Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi untuk PDPR pada hari ini untuk fiqah tahun 1. Okay, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada petang ini, kita mulakan dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, Ustazah harap anak-anak semua dalam keadaan sihat walafiat. Okey, Ustazah teruskan dengan tajuk yang seterusnya. Pelakuan solat fardu. Pelakuan solat fardu. Okey, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 54. Okey, hari ini Ustazah nak terangkan pelakuan solat fardu iaitu solat subuh. Okey, seperti mana yang kamu tahu, solat subuh ada 2 rakaat. Okey, Ustazah ulang lagi sekali, solat subuh ada 2 rakaat. Hanya solat subuh sahaja 2 rakaat, yang lain 4 dan kecuali maghrib. Maghrib 3 rakaat. Okey, hari ini Ustazah nak terangkan pelakuan solat fardu subuh. Seperti okey, sebelum kita memulakan pelakuan solat fardu, kita kena tahu cara-cara dan pergerakan dalam solat. Okey, hari ini Ustazah akan terangkan rakaat pertama dahulu. Okey, sebelum tu kita kena apa? Pertama sekali berdiri betul. Okey, berdiri betul. Okey, rakaat pertama iaitu berdiri betul. Itu yang pertama. Okey, tengok pada pelajar lelaki ni, tengok dia berdiri dalam keadaan tegak. Dia mampu berdiri dalam keadaan tegak. Seandainya dia tidak boleh dapat tegak pun, tapi dia kena berdiri dengan betul. Kan, ada kadang kita tengok dia ada masalah daripada segi struktur belakang ke apa, tapi dia kena berdiri juga betul. Kalau dia tak mampu, dia boleh secara duduk. Okey, tengok yang perempuan mesti bertelekung. Okey, tahu kan aurat lelaki dengan perempuan berbeza. Okey, perempuan hendaklah menutup seluruh anggota kecuali muka dan tapak tangan. Okey, tengok yang kedua, takbiratul ihram. Okey, takbiratul ihram. Okey, lelaki, tengok lelaki, dia angkat tangan hingga ke telinga. Dan ketiak dia terbuka. Nampak tak ketiak dia terbuka? Ketiak dia terbuka. Okey, perempuan berbeza. Perempuan berbeza, tengok. Okey, perempuan berbeza. Tengok bila dia angkat takbiratul ihram, tangannya hanya pada paras dada. Okey, pada paras dada. Ini paras dada. Dada. Okey, dan awak perhatikan yang perempuan. Okey, yang pelajar perempuan perhatikan, tengok ketiak dia kena rapat. Ketiak dia rapat. Tengok ni rapat ni. Dia rapat ke tubuh. Berbeza lelaki terbuka, perempuan rapat. Okey. Itu rakaat yang rakaat pertama pula. Itu pergerakan takbiratul ihram. Okey, jelas ya? Okey. Seterusnya, tengok pergerakan yang ketiga. Pergerakan ketiga, tengok muka surat 55. Okey, tengok. Okey, macam biasa, berdiri lagi, tetapi tengok tangan diletakkan, tangan kanan diletakkan atas tangan kiri. Begitu juga dengan lelaki. Okey, tengok lelaki kita dah nampak kat sini kan. Okey, lelaki ni, perempuan walau dalam telekung, tengok keadaan dia, tangan kanan di atas tangan kiri. Sebaik-baiknya letaklah di atas lebih pada pusat. Okey, nampak kita bersemangat nak solat. Kalau kita jatuhkan tangan tu macam tak nampak lah orang kata ni kan. Okey, makanya letak tangan atas tangan kiri dan atas sedang elok biarlah paras pinggang. Okey, macam mana pelajar lelaki ni. Okey, seterusnya
Okey, dalam keadaan masih lagi berdiri ni, okey, tengok pergerakan yang keempat, membaca Al-Fatihah dan surah. Okey, masih lagi tangan begini. Tengok tangan masih lagi begini, tak ada bergerak-gerak apa pun, tak ada tukar pergerakan pun. Okey, semasa membaca surah Fatihah dan surah, tangan dan masih lagi berdiri, tangan masih di perut. Okey, jangan diubah-ubah. Ini adalah semasa kita membaca surah Al-Fatihah, daripada membaca doa iftitah dan juga membaca surah Al-Fatihah dan juga surah. Okey, jangan kita ubah. Inilah dia pergerakan semasa kita membaca Iftitah, Al-Fatihah dan juga surah. Okey, jelas? Okey, tengok pergerakan yang seterusnya, pergerakan yang ke-5. Tengok muka surat 56. Okey. Okey, tengok pergerakan 56. Okey, takbir untuk rukuk. Okey, tengok. Dia masih lagi rukuk. Ini dia. Dan yang ke-6, rukuk serta tomak ninah. Okey, tengok. Pelajar lelaki, mesti dia tengok. Bila rukuk, tengok. Kita punya badan, postur badan. 90 darjah. Kan? Jangan ke bawah sangat kepala. Jangan mendongak sangat kepala. Dia kena straight. Rata je tengok. Okey, rata sahaja. Okey, tengok. Yang perempuan, apabila kamu rukuk, lelaki, nampak straight siku dia ni kan? Tetapi perempuan, dia punya siku mesti rapat ke perut. Rapat ke perut. Itu bezanya. Dia kenapa rapatkan ketiak tu. Rapat ketiak dan tangan tu ke perut. Itu pergerakan perempuan, perlakuan perempuan ketika rukuk. Ketika rukuk. Dan maksud tomak ninah ni, berhenti seketika. Maknanya, nampaklah pergerakan rukuk. Dia tak boleh nak berdiri. Lepas rukuk terus berdiri. Itu tak tomak ninah. Apabila rukuk tu, dalam beberapa saat, baru kita berdiri semula kan. Itu dia panggil tomak ninah. Berhenti seketika. Okay, ingat yang perempuan bila rukuk, tangan tu mesti rapat. Siku tu mesti kena ke perut. Kamu kena buat ni pergerakan, ni bentuk lebih kurang ni yang Sazah highlightkan ni, lebih kurang macam ni lah. Tangan kita kena kan, kalau lelaki dia macam ni. Sazah bezakan lelaki. Okey, sekejap ya. Okey, kalau lelaki siku dia macam ni. Kalau perempuan siku dia berbentuk macam ni. Dia kena rapat. Kan? Dekat gambar ni tak berapa jelas sangat cara pelakuan tangan tu. Okay, itu cara perempuan rukuk. Okey. Seterusnya. Okey, muka surat tengok pergerakan seterusnya. Okey, iktidal serta tomak ninah macam ni yang awak tengok tu. Iktidal serta tomak ninah ni. Okey, mesti ada tomak ninah. Mesti berserta dengan tomak ninah, berhenti seketika. Okey. Seterusnya, sujud pertama serta tomak ninah. Okey, tengok pergerakan sujud pula. Okey, pergerakan sujud. Okey, lelaki tengok tangan dia terbuka. Tengok tangan dia terbuka. Okey, dan kaki dia tengok hujung jari kaki mesti dilipat ataupun dibengkokkan. Senang cakap dibengkokkan. Okey, nampak? Okey, manakala perempuan, okey, macam Sazah cakap tadi, bila dia sujud, okey, tengok ni, nampak ni. Siku tu rapat ke badan, nampak tu. Macam tu lah awak rukuk tadi. Ni gambar ni nampak.
Ni yang Ustazah nak cakapkan tadi. Jadi dia punya tangan tu mesti ke badan. Dia tak boleh terkepak macam lelaki. Okey, begitu juga, sama juga hujung jari kaki dibengkokkan. Dibengkokkan. Okey, jelas di sini sujud pertama mesti dengan tomak ninah. Tomak ninah iaitu berhenti seketika dalam berapa saat? Dalam 4 saat, 3 saat ataupun lebih lama 5 ke atas lah. Jangan lama sangat. Sebab dalam pergerakan ni ada bacaan dia. Kan dalam ada bacaan dia tu. Sebab bacaan dia tak boleh baca laju-laju. Sebab kalau kamu baca laju tak nampak tomak ninah. Kan? Kalau kamu baca dalam keadaan yang betul, sebutan yang betul, di situ ada orang kata perlakuan berhenti seketika iaitu tomak ninah. Okey, jelasnya yang pelajar lelaki dan pelajar perempuan berbeza. Tengok daripada rukuk tadi pun ada perbezaan daripada segi tangan. Begitu juga dengan perempuan. Okey, jelasnya di sini kamu kena ingat ni perempuan ni. Perempuan sebab apa? Sopan kan. Perempuan kena sopan. Dalam solat pun perempuan kena sopan. Bahkan lagi di luar iaitu kalau kita keluar mana pun kita pelajar perempuan kena sopan santun. Okey. Okey. Untuk yang seterusnya buku surat 58. Okey, tengok 58. Okey, pelajar lelaki tengok duduk antara dua sujud. Okey, tangan terletak di atas peha. Okey, yang manakala perempuan pun begitu juga. Walaupun dalam keadaan telekung. Tak boleh terbuka ya. Jangan terselak kamu punya telekung tu. Kan telekung. Okey. Dan juga awak tengok sujud kedua rakaat pertama serta tomak ninah. Lepas duduk antara dua sujud, kita kena sujud kembali. Kita kena sujud kembali. Okey. Kita kena sujud kembali. Iaitu sujud yang kedua. Sujud kedua. Yang tadi sujud pertama. Yang ini sujud yang kedua. Masih lagi dalam pergerakan. Masih lagi dalam perlakuan yang sama. Apabila sujud, sama. Tidak boleh ubah. Okey. Jelas ya apa yang Ustazah terangkan hari ini. Ini baru rakaat pertama dalam perlakuan solat subuh. Okey, untuk perjumpaan yang akan datang, Ustazah akan terangkan rakaat yang kedua pula dalam perlakuan solat subuh. Okey, Ustazah sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.